Welcome back to channel YouTube Rizal Ismail Official. Terima kasih kepada anda yang tonton channel YouTube Rizal Ismail Official. Jom santai malam bersama saya Rizal Ismail. Apa khabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya doakan semuanya dalam keadaan sihat, baik-baik semuanya. Alhamdulillah kita dah pun selesai ya untuk mood PRU yang ke-15. Alhamdulillah. Kita nak ucapkan tahniah juga ya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dah pun dinobatkan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan Malaysia terus maju dan berkembang ekonominya dan sejahtera, aman, damai insya-Allah di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Untuk jom santai malam pastinya ada topik yang bakal kita bicarakan, ada tajuk istimewa bersama dengan tamu istimewa kita juga. Tajuk yang kita bawakan hari ini berkaitan dengan anugerah bakal cipta nama atau sebaliknya. Dengan siapa nantikan kejap je lagi untuk perkongsiannya. Jangan ke mana-mana, terus tonton kami dalam Jom Santai Malam bersama saya Rizal Ismail. Itu dari sebatang taman yang sebelumnya menjadi sandaran Rasul, jika menyampai khutbah diganti mimbar baru kerana keusulannya. Betapa kerasnya hatiku ini. Sama-sama kita perbanyakkan selawat dekat atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sentiasa tenang jiwa kita dalam apa je yang kita nak usahakan saat ini. Apa sahaja kerja ya, urusan tu mudah-mudahan dilancarkan dan dapat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mudah-mudahan untuk Jom Santai Malam ya, seperti minggu-minggu yang lalu pastinya ada tamu istimewa yang bakal bersama dengan kita. Kita nak cerita-cerita secara santai je berkaitan dengan topik yang saya bawakan hari ini, anugerah bakal cipta nama atau sebaliknya. Okey, pastinya ada kupasan yang menarik dan bersama saya ditemani insan yang sangat istimewa ya. Saya kira bersama saya sekarang ni Dakmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Azal? Alhamdulillah sihat. Okey, memang santai betul ya kat rumah tu nampak. Santai betul lah, relax je lah. Saya ada piano lagi kat belakang tu ya. Alah, kejap lagi boleh main. Okey, dan pastinya ramai dah tahu nama sebenar Abang Dakmi, Azmi bin Abdul Manap atau lebih dikenali dengan Dakmi lah, biasa dengan panggilan tu. Pastinya seorang producer, songwriter, singer, penyanyi lah, dan pastinya ramai yang dah tahu juga ya, salah seorang daripada guru vokal yang terkenal juga, antara barisan-barisan guru vokal yang terkenal lah di Malaysia. Dan menariknya Dakmi ni latar belakangnya dibesarkan dengan adat berpatih ya, Allahyarhamah. Ibu berasal daripada suku anak Melaka, orang Melakau apa dia macam ni dia sebut dia kalau logat Melaka. Kat tempat kami ini dipanggil Melako. Okey, dan Allah yarham bapa berasal daripada suku Biduanda Naning. Sebenarnya saya pertama kali dengar Biduanda Naning ni. Dia ada 12 suku semua kat tempat kami ni. Oh. Suku pertama tu Biduanda. Suku terakhir tu anak Melaka. Oh, maknanya ada banyak lagi lah nama-nama yang tu ya. Banyak. Dan Allahyarham Ustaz Haji Abdul Manap Hassan, seorang guru di sekolah rendah Alur Gajah 1, sebuah sekolah rendah aliran Melayu di Alur Gajah Melaka ketika itulah. Dan sama-sama kita doakan juga ya, mudah-mudahan arwah ibu dan ayah Abang Dakmi sendiri dicuci rahmat Allah SWT dan ditempatkan dalam kalangan beriman. Amin. Mudah-mudahan insya-Allah. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah juga ya buat arwah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Pastinya kalau arwah masih ada ya, mesti sangat berbangga ya dengan pencapaian Abang Dakmi sekarang ni. Okey, dan pastinya bahasa yang digunakan macam biasa Abang Dakmi cakap, Nogori lah. Okey, Dakmi tu nama dalam album pun Dakmi, bila buat persembahan pun orang panggil Dakmi. Dari mana sebenarnya dapat gelaran Dakmi tu? Ke memang gelaran daripada kecil ke macam mana? Dia kalau dekat tempat kami ni, sebab tu Melaka ni dia ada dua bahagian. Satu Melaka yang Hawau, satu Melaka yang Melakau.
So dia kalau dekat Melaka, tempat saya ni 2/3 Hmm. yang menggunakan bahasa dan katakan bahasa Negeri Sembilan. Dia tak juga bahasa Negeri Sembilan, dia dipanggil bahasa Naning. Senang lah, Saiwan tu Naning. Nani. Jadi kalau orang Melaka, saya memang lahir di Negeri Sembilan. Sebab pada ketika itu tak ada hospital, jadi oleh kerana mungkin ada sedikit permasalahan masa nak lahirkan saya tu, saya dibawa ke hospital lah. Sebab adik-adik lain semua lahir memang dekat Melaka. Saya seorang je lahir dekat Hospital Tampin Negeri Sembilan. Orang Selatan lah senang, Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Dia memang panggil nama budak. Oh, Macam iya. Dak Rizal macam tu lah. So, saya cuma jadikan dia satu benda yang macam lebih menarik sikit. Saya letakkan ejaan dia, saya tukar Q je, daripada K jadi tukar Q lah. Jadi tu nampak macam unik sikit lah. Kita tengok Datuk Hatan kan nama dia. Kalau dia letak nama ATAN kan tak sedap. Hatan. Hatan dia jadi very eksklusif kan, untuk trademark lah kan, macam tu. Sama lah Dakmi macam tu juga. Hopefully kita perasan kan, kita tak tahu lah. Tapi memang bila sebut Dakmi DAQ tu dia nampak memang sangat elegan sikit kan. Elegan lah. Kalau maknanya kalau biasa dak je, maknanya budak mi. Dia budak lah, Dak Rizal, Dak Mae, Dak Manap. Dia tak kira lelaki perempuan, semua sama, semua budak. Orang tua ke orang muda ke sama, dia muda sepanjang masa. Tu yang jadi Dakmi tu ya. Okay, dan yang kita selidik-selidik, kita tengok dekat dalam profil Dakmi sendiri, bukan calang-calang orangnya, merupakan graduan Institut Teknologi Tun Abdul Razak, ITAR. Sekarang ni Universiti Tun Abdul Razak lah, bermula 1995 hingga 1997. 95 masa tu rasanya Selejar 5 kot, ada je 5 sampai 5. Oh, lama dah ya. Okay, dan ambil bidang perekonomian keuangan. Terkini di UUM lah dalam bidang Creative Industry Management. Antara sejarah yang terlakar untuk tahun 2022 ni dan terkini, Dakmi viral dengan lagu Casablanca yang dinyanyikan oleh Noha dan juga Naufal lah. Selain kalau kita tengok dekat dalam YouTube dah 24,472,658 view dah. Alhamdulillah. Macam ni perasaan bermula tu Dakmi bila meletup ke memang dah jangka ke macam mana lagu Casablanca? Kita dah lama dalam industri ni, untuk perasaan tu dia tak macam mula-mula kita dalam industri. Tapi semasa saya buat lagu ni, saya dah beritahu record labels, which is record label tu ialah Be Good. Kita dah biasa buat, kita dapat rasa guts tu, kita ada perasaan tu. Saya cakap dengan Amir, lagu dia akan meletup gila punya sekiranya kamu buat promotion yang betul. Kalau tak buat promotion yang betul, kamu tak, sebab lagu dia dah agresif, dia punya melodi dia. So kalau kamu tak agresif buat promotion, dia tak balance, maka benda tak akan pergi jauh. Jadi saya rasa syarikat rekaman mengambil inisiatif ni untuk nak melonjakkan lagu tu, dan lagu tu jadi macam tu lah. Gitulah jadinya. Maksudnya kalau production bagus sekalipun, kalau tidak ada sambutan disambut oleh mereka yang nak menjual market dan sebagainya, benda tu semua dia tak akan dia tak akan ke mana lah. Sebaik mana lah, walau best mana pun lagu kan. Ya, betul. Maknanya marketing sangat penting lah. Sangat-sangat penting sebab dia ekosistem daripada kalau kita lihat music ni, dia ekosistem dia tu kena lengkap. Bermula daripada ideas kita, lepas idea apa kita nak buat, kita dah kena ada kita punya hala tuju perancangan kita nak target siapa. Macam kita main panah kan, kita nak sampai ke mana benda tu. Kalau kita nak sampai jauh, kita kena panjang sikit lah tariknya, dan kekuatan itu kena kuat. So selepas itu, lepas idea, kita akan duduk, kita kena ada group production yang bagus untuk memikirkan benda ni. Bukan kita seorang saja. Kalau kita, walaupun saya boleh main semua alat muzik, tapi saya tak akan main semua benda tu, sebab lagi ramai orang yang berada di dalam production, lagi banyak touch-touch yang magic akan ada pada lagu tu. Walaupun satu lagu. Lepas tu lirik dia sekali, and then lepas tu dia punya rakaman, kita tak boleh. Dan kita kalau yang saya lihat yang baru-baru ni bukan kelemahan, dia mungkin tak memahami struktur production. Dia perlu ada satu orang yang dipanggil maestro dalam sesuatu bidang. Dalam hal ni ialah producer music. Dia kena ada producer yang boleh melihat keseluruhan angle. Barulah lagu tu akan berjadi sesuatu. Sebab itu dalam Casablanca ni, saya hanya produce saja.
Music saya tak buat. Muzik pada Wan Saleh. Masa rakaman saya tak ada kat situ pada ketika sebab masa tu saya COVID. Kalau tidak saya bukan ada kat dalam. So pun saya bagi pada tim yang boleh handle benda tu sehingga benda tu jadi bagus. Kemudian bila lagu dah siap, apa pula perancangan daripada syarikat rakaman. Dia nak buat macam mana? Which tarikhnya bila, masanya bila, dengan siapa, di mana platform yang nak diletakkan dengan betul dan sebagainya. Perancangan-perancangan ni semua memang dah disusun. Kena susun awal. Tak kira lah, ini Casablanca ni hanyalah contoh. So kita daripada Casablanca kita jadikan contoh. Dia punya SOP dia, Standard Operation Procedure dia, bagaimana lagu tu sekurang-kurangnya kita dah lakukan semua perkara yang betul. Dan lepas tu kita tengoklah rezeki Allah bagi macam mana. Gitu. Sekiranya kalau kita tak susun benda tu dengan betul, dia takkan dapat. Dia tak ada magis dalam benda ni. Sebab kena ingat, ini adalah creative industry. Bila creative industry equivalent to dollar and cents. It's a business. Bila it's a business, kita kena berfikir secara business. Sebagai seorang businessman. Dan baru kita akan dapat balik. Kalau tidak, kita tak akan dapat kita punya hasil-hasil kerja kita yang penat tu. Ada orang cakap, alah ini sebagai hobi lah. No. Sekarang ni bukan macam tu. Sekarang ni, itu adalah kita punya kerjaya. Jadi, dollar and cents tu adalah motivation kita untuk kita buat sesuatu yang lain lagi. Dan kita boleh mengembangkan lagi bakat kita dengan bila kita dah ada modal, kita boleh buat benda lain. Tapi kalau kita modal kita yang kita dah buat itu habis, stuck lah maksudnya. Atau sekat macam tu lah. End up dia, bila dia akan buat second, dia akan kata modal tak ada lah bang. Bagi saya kalau modal tak ada, stop. Jangan buat. Kumpul modal secukupnya dan buat betul-betul. Once you buat betul-betul, buat sampai berjaya. Buat sehabis baik. Dan buat sehabis baik ni tak boleh buat seseorang. Dia mesti ada team. Against, dia mesti jamaah. Kalau tak ada jamaah, buat seseorang takkan berjaya. Itu ikut pengalaman saya lah sepanjang saya berada dalam industri, tak akan berjaya kalau buat kerja seseorang. Dan paling penting sebenarnya tim dan matlamat yang nak dituju tu mesti ada dan jelas lah. Tim juga dia perlu ada satu cara fikir yang sama. Wave of thinking itu kena sama. Kalau tak sama, problem juga. Betul. Yang ni nak ke arah lain susah juga Okey, dan tahun 2022 ni, selepas kejayaan Casablanca tu, Dak Amin pun ada hasilkan Sahabat Selamanya. Kemudian pelancaran e-book baru-baru ni. Lepas ni kita nak cerita lanjut lah, insyaAllah. Dan sebelum kita nak teruskan, sebenarnya dah start dah tu kita nak teruskan dengan tajuk yang kita bawakan ni. Kita nak buat challenge sikit lah Dak Mi, sebab kita tahu kan Abang Dak Mi ni ada orang Nagori, Melaka pun dia juga. Boleh tak kita nak minta Abang Dak Mi pilih 3 je perkataan Melaka, kemudian kita tukar pada Nagori punya ni kan. Nagori punya perkataan. nak dengar dia juga kan. Saya dengar lah. Saya pun sebenarnya baru tahu punya itu perkataan Melaka, merecik tu kan. Merecik. Hawau lah, habau lah. Merecik ni, kalau Melaka merecik kita baik. Merecik kau. Hawau ni, kalau orang Melaka, hawau ni kira macam how are you lah. Dia macam bahasa Inggeris pula. How are you sebenarnya. Lah habau pun sama kak. Apa khabar kan. Lebih kurang macam tu. Tapi kalau merecik ni, kalau bahasa Nagori dia cakap apa? Kalau terbaik? Elok. Nagori, baik bos. Macam tu lah. Macam tu lah. Tapi bahasa-bahasa ni bukan bahasa kat tempat saya. Dia banyak pula cakap tadi Melaka ni terbahagi pada 2/3 tu dia akan cakap bahasa macam bahasa saya. 1/3 je kat dia dekat Melaka Tengah. Majid Tanah, Jasin, Lalu Gajah semua cakap macam ni. Apa khabar? Mana poye? Lama tak jumpa. Macam tu lah lebih kurang kan. Macam tu lah. Dia tak sama kan? Sama macam Pahang lah. Kalau Pahang tu dia ikut aliran sungai katanya. Tak tahulah. Oh ya? Okey. Sama kan macam tu. Sebab kita dah sempadan dengan Negeri Sembilan. Dan kita punya adat pun adat Pepatih. Dia bukan adat Temenggung. Kalau di sebelah Melaka Tengah tu adat Temenggung lah. Melaka Tengah bawa ke Muar, bawa ke Johor. Itu semua adat Temenggung. Sama juga kalau kat Majid Tanah tu ada satu kampung nama Kampung Pulau. Kampung Pulau ni bahasa dia tak sama macam Melaka Tengah. Macam Hawau tak ada. Dia bahasa dia sama dengan orang Muar. Orang Muar kan dia tak cakap Muar. Dia kata Muar. Muar. Dia jadi O semua tau. Di Kampung Pulau di Majid Tanah macam tu juga. Saya pun tak tahu kenapa dia macam tu. Padahal dia dalam Majid Tanah. Tapi lain-lain pula Itu kena lain. Itu kita kena tengok yang lain pula besok. Kita check pula punya kajian tentang bahasa-bahasa di Melaka pula. Lepas tu kan biasa orang cakap apa macam cantik now. Saya ingatkan now tu now sekarang tau. Rupanya bahasa Melaka now tu.
Benar, Betul. nasib benar. Cantik benar sebenarnya. Maknanya Nasib benar. macam Macam kalau tu lah. Noguri dia cakap apa? Gori. Ke sama je? Umang ngai macam tu lah cantik. Dia lebih expression. Dia Oh, dia express. ada expression dia. Mangai lawa botu kau jang kan. Kalau Oh, orang tua intonasi cakap dia tu ya. kalau dah lama tak jumpa kan. Dah bosan panjang kau jang, dah bosan lebar kau go. Macam tu lah. Geli hati pula kalau dengar tapi sebenarnya Ah. itulah bahasanya kan. Macam-macam Bahasa dialek. boleh, Macam logat. dialek. Saya pernah ajar satu orang musician besar lah. Dia tanya saya, dia baru sampai pada Malaysia masa tu. Saya pernah usik Steve Thornton. Dia tanya saya, eat dalam bahasa Malaysia apa kan? Saya cakap mentaka darah. Cakap mentaka darah, tahu mentaka darah. Makan, padahal mesti makan. What is mentaka darah? Yalah, kau makan banyak tu panggil mentaka darah. Itu Kejut dia yang mentaka biasa. darah ni. Tapi di kampung saya ada satu perkataan. Jenis siapa yang memang kaki melantak ni, dia panggil bundung. Oh, lain Kau pula ni tak tahulah orang tempat lain tak tahu, tapi tempat kampung saya dia kau ni kaki bundung botol lah kan. Habis semua kotoran. Bundung BUNDONG. Bundung. Bundung ni Pertama kali maksudnya saya dengar. memang pelahap lah, memang apa sajalah dia makan. Jenis kuat makan lah maksudnya. Okey, betul. kalau kita nak cerita tentang bahasa ni memang tak habis lah kan. Okey, Tak habis. Nanti kita kita terus buat pada segmen kita lain. punya ni. Jom santai malam. Okey, Dakmi mula belajar piano punya dengan adik kepada S Atan ya. Dengan Bel Fatah. Kalau tak saya nama dia. Ya. Saya Lepas tu- lambat saya belajar sebab sebelum tu saya hanya tahu main drum saja. Saya tahu nyanyi dan main drum saja sehingga umur saya 26 tahun kot. Masa tu saya habis masa tu saya duduk di Buti Studio di Jalan Pahang Kecil. Dan Buti Studio masa tu tutup sebab dia orang dah habis operasi. And then Bel dengan isteri dia tengok saya mungkin ada bakat kan, dia nampak kan orang lama ni dia nampak kita punya bakat. Tapi masa tu Cuma umur Abang Dami berapa? Masa tu umurnya? 26 kot. Oh. 26 27 macam tu. Sebab saya lewat sikit belajar pegang instrumen. Dan Abang Bel cakap kat saya satu je. Mi, kalau you want to be somebody dalam industri, you must have one or two instruments yang you boleh pegang dan you boleh buat. Kalau drums mungkin boleh tapi dia tak boleh menghasilkan nada, melodi dan sebagainya. Dia hanya rhythm section. Tempo So je you kena pilih. You kena belajar sama ada piano atau gitar. Saya cakap, of course bang, tapi saya mana ada duit masa tu. Saya tak kemampuan, saya tak tahu dengan siapa saya nak belajar. Dan dia cakap dengan dia, why don't you come with me? Duduk dengan saya. Cakap, berapa banyak saya kena bayar kat abang? Kata, just duduk saja. Dia cakap, kau duduk je dengan abang. And then, to be surprised, you will be surprised, setahun saya duduk dengan dia orang. Saya duduk dengan Bel, dan mereka free of charge. Every day saya belajar dengan dia 1 hari 8 jam di depan piano without fail. Untuk within 6 months saya dah boleh main, saya dah boleh program. Pada masa tu kan you kalau jadi producer, you mesti, kalau you nak jadi producer, you kena tahu semua benda. Ya, sama ada arrangement, instrumentation, apa lagi, you kena tahu range, and then you kena tahu lagu, rhythm section, semua you kena tahu. Kena belajar kalau you nak jadi producer. From there, dengan piano dan juga programming yang dia orang bagi saya satu segmen. Sekarang ni kita dah ada DAW di AW Digit kan, AudioWorks kan. So dulu tak ada benda tu. Dulu yang ada ialah Semua MC50. Semuanya benda-benda yang bukan digital. So saya belajar benda tu, program dan sebagainya dengan piano dan sebagainya. And then from that saya start belajar. And then daripada situlah setahun saya duduk dengan dia. Saya tak bayar dia, malahan dia bagi saya allowance setiap bulan. Rezeki betul Sebab dia suami isteri very Support beri saya lah. support dan sebagainya. Dia suka tengok anak-anak Melayu ni maju. Dia kata, abang akan bangga bila kau buat sesuatu besok lah. And then there you are. Dia hari tu saya baru lepas habis buat untuk dokumentari pasal diri saya oleh Finas. Dan saya jemput juga Abang Bel. Abang Bel
masa tu dia cakap depan-depan saya. Biasa dia tak nak cakap, seorang cikgu dia tak akan cakap. Dia Mm-mm. betapa bangga dia dengan anak murid. Dia hari tu dia declare dia. Now here you are, Budak Mi, dia kata. So kalau you tak belajar dulu apa itu, you takkan jadi apa-apa lah sekarang kita. Mungkin you akan jadi penyanyi je. Tapi you tak akan boleh jadi seorang pencipta lagu, penulis lirik dan programmer ataupun producer lah. Lebih-lebih lagi lah kan. Itu salah satu cara untuk kita kekal dalam industri kan, bila dah tahu mengubah lagu dan sebagainya. Lagu pertama lah yang Budak Mi buat, lagu apa dan tahun bila? Saya tak ingat lah. Saya tak ingat. Ada. Oh ya, saya produce album Is. Album saya, grup saya Is. Saya rasa ada tajuk lagu tu Damai dalam album EAST. EAST cari lagu dia Damai. Dan sekarang ni pun dah macam-macam lagu lah yang dicipta untuk nyanyian Abang Budak Mi sendiri kan. Bila start belajar vokal tu untuk jadi seorang penyanyi? Dia begini, kalau jadi seorang penyanyi, pertama sekali you mesti ada suara yang sedap. Itu compulsory. You mesti ada suara. Sebab tu Allah tu maha adil. Kalau kita suara tak sedap, tak usahlah jadi penyanyi. Buatlah kerja lain. Kan? Mungkin kalau nak duduk dalam industri pun jadi pemain bass ke, jadi gitaris ke, jadi drummer ke, jadi pianis ke. Sebab itu semua adalah bakat semula jadi yang Allah bagi. Jadi kalau suara you tak sedap, tak usah nyanyi. Tetapi bakat saja tak cukup sebenarnya. Sebab kita kena tahu bagaimana nak menjaga suara, bagaimana nak mengeluarkan suara dengan betul. Jadi saya cari. Last saya jumpa Puan Siti Hajar. Dan cara Puan Siti Hajar mengajar saya pun agak pelik. Saya duduk dalam kelas dia hanya selama 3 bulan je. Lepas tu dia cakap dengan saya, kamu jangan buang duit kamu sebab kamu dah build in, dia kata. Ada penyanyi yang dikategorikan build in suara dia. Apa yang dia perlu ialah exposure. Expose kan? Kena expose diri kamu di serlahkan di tempat yang mana. Saya tanya kat mana puan saya nak buat. Kamu pergi show mana-mana, nyanyi di sana, nyanyi di sini untuk kamu hasilkan. So 3 bulan ilmu yang dibagi dekat saya benda tu. Lepas dia kata kamu terus praktis. Sebab kalau jangan buang masa, dia kata jangan buang masa dekat sini. Sebab kamu pun dah berapa tahun umur dia kan. And then lepas tu kamu dalam masa yang sama saya akan perhatikan kamu hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. You know how many years dia tengok saya? Saya ingat lebih daripada 10 tahun. Lebih daripada 10 tahun. Sehingga satu hari itu semasa saya bersama dengan grup saya Dendang Anak, kami ada road tour di 10 tempat bersama dengan kumpulan Kiai Kanjeng daripada Indonesia. Kita orang perform di dataran, kita orang perform banyak tempat lah. Akhirnya venue terakhir ialah di Universiti Melaya. Kami perform. Saya tengok dia kat depan. Kenapa pula puan dia datang kan? Pasal benda tu bertiket. Datang-datang lepas habis performance saja, dia terus panggil saya. Saya nak turun, dia terus jerit saya. Azmi, dia panggil saya nama penuh. Mari sini. Cikgu panggil nak murid dia. Kita kena pergi lah. Orang lain semua macam orang lain masa tu semua nak jumpa positif, tapi saya nak lari. Dan bila dia panggil saya, dia cakap, "Mari sini. Saya nak jumpa kamu, saya nak cakap sesuatu pada kamu." So saya duduk jumpa dia, kami duduk kat tepi dan dia cakap, "Mulai hari ni kamu dah lulus belajar vokal dengan saya. It's now about your time," dia kata. "Sekarang masa yang untuk kamu keluarkan ilmu yang kamu ada ni dan ajar orang." Saya kata, "Macam mana saya nak ajar orang? Saya tak tahu sistem cara mengajar orang." Kamu duduk dengan saya balik. And then tu kali kedua saya duduk dengan dia balik untuk belajar bagaimana keluarkan balik apa yang kita tahu. Mana step by step lah kan. Ada step. Saya macam tu 10 tahun kot, lebih kot. Baru kalau kita masuk universiti, saya graduate selepas 10 tahun lah kot. Macam tu. Mana dah di PhD, lebih PhD dia. Tak tahu lah saya. Tu cara saya belajar dengan dia. Dan sampai sekarang saya masih belajar dengan dia. From time to time kalau saya tak tahu apa-apa, saya akan rujuk kat dia balik. Sebab dia punya perspektif dia dalam vokal dah lain. Dan dia beritahu kat saya, Dakmi, vokal ni bukan nyanyian. Nyanyian hanyalah sebahagian kecil. Vokal ni adalah satu rumah besar. Kita boleh anggap vokal ni ialah mansion. Sebuah mansion yang besar. Di dalam mansion tu ada banyak bilik. Dan salah satu bilik tu ialah singing. Belajar vokal ni ialah belajar bagaimana menggunakan suara dengan betul. Again, saya cakap tadi, kalau suara kamu tak sedap, jangan nyanyi. Jangan jadi penyanyi. Apa yang kamu perlukan? Kalau kamu bakat kamu macam Rizal, katakan sekarang Rizal sebagai MC.
So you belajar mengeluarkan vokal as an MC. Belajar vokal sebagai seorang qari. Belajar vokal sebagai seorang newscaster. Belajar vokal sebagai seorang penyair. Itu semua tu pemain suara. Jadi itulah sebenarnya belajar vokal. Itulah vokal sebenarnya. Mana bukan sekadar belajar vokal untuk menyanyi je kan? No. Vokal ialah communication yang paling ampuh. Communication utama. Maka kalau kita betulkan cara kita berkomunikasi dengan mempelajari vokal, maka kita akan dapat communication kita tu akan tepat, bagus dan cepat dan orang boleh faham. Dan tidak ada communication breakdown. Betul. Maknanya cara penyampaian tu jelas dan orang terus faham kan? Yes. Tengok itu nasi jeda yang betul lah maksudnya. Okey, dan buktinya kejayaan Abang Ami sendiri dalam anugerah nasyid IKIM 2014 untuk lagu Tangis Sebatang Tamar. Tahniah kita nak ucapkan. Masa tu agaknya perasaan macam mana masa tu? Cikgu Siti Hajar mesti paling bangga sekali. Dia tengok saya je pun dia kata kamu menang lah malam ni. Dah agak dia. Tak tahu dia cakap saya kata ya ke puan? Oh. Macam lah dia. Lepas tu bila dah menang saya cakap dah kan. Alhamdulillah. Mungkin kita nak kaitkan dengan kita punya topik Abang Ami anugerah bakat cipta nama atau sebaliknya pada Abang Ami secara peribadi lah. Okey, anugerah ni ataupun gelaran juara dalam apa-apa pertandingan lah kan, memanglah ia satu kejayaan. Bila kita dapat pegang trofi tu masa satu kebanggaan lah. Tapi setakat mana kejayaan tu? Setakat atas pentas juga atau lepas tu hilang? Sebab ada juga kan kadang-kadang dia juara dalam apa pertandingan, tapi lepas tu kadang-kadang yang ketiga yang keempat yang lebih menyerlah daripada yang juara tu kan. Kadang-kadang Abang Ami macam ni tentang anugerah ni. Pertama sekali kalau anugerah ni kita lihat anugerah ni secara individu ataupun berkumpulan. Kalau dia anugerah secara individu, maksudnya orang itu sudah mencapai tahap di mana hasil kerjanya secara profesional telah diiktiraf dan dia relevan dalam bidang. Itu dah individu. Dan biasanya individu ni, kebanyakan pemenang-pemenang individu ni, dia boleh stand alone. Selepas dia menang tu secara rawaknya, saya tak kata keseluruhan, mungkin percentage dia adalah sangat tinggi, mereka ni akan terus terbang. Confident level tu dah ada. Dia dah ada tanda aras tau. Bila ada tanda aras tu, dia akan kejar lagi tanda aras yang baru untuk dia meningkat dan sehingga sampai satu tahap, okey, kat sini dah habis lah. And then dia akan stay. Dia takkan turun. Dia akan jaga dia punya kualiti kerja dia. Dan asbab itulah dia akan relevant. Itu satu. Yang kedua, cara fikir dia. Cara fikir dia nanti akan selari dengan keadaan semasa. Daripada katakan dia menang anugerah tahun 70-an, 80-an, 90-an. Bagaimana dia nak relevance dengan keadaan semasa macam sekarang tahun 2020, 2022 dan sebagainya. Dia kena open dia punya mind untuk mendengar idea daripada orang baru. Itu satu. Dia kena duduk dengan orang-orang muda dan sebagainya dan respect orang-orang muda punya pemikiran dan juga cadangan-cadangan. Kita mungkin ada ilmu tu tetapi kita tidak ada ramuan yang sekarang. Yang trending sekarang lah maksudnya kan. Exactly. That's why apa yang saya buat dekat Casablanca tu adalah salah satu kejayaan yang saya rasa saya duduk dekat dalam tu. Maknanya saya respect dengan apa yang difikirkan oleh orang sekarang dengan ilmu yang kita dah ada, kita garap sekali. Itu untuk individu. Untuk mereka yang berjaya secara berkumpulan pula, dia bergantung kepada grup tu pula punya kerja di dalam tu. Kerjasama. Sebab kerjasama dan sebagainya. Siapa yang betul-betul dominan dalam bidang yang menang anugerah tu, katakan kumpulan A. Dalam kumpulan A tu ada 4 orang. Siapa yang dominan? Yang paling menyerlah Yang betul-betul buat kerja. If keempat-empat tu semua buat kerja, keempat-empat tu akan berjaya. Allah tu tak zalim. Tetapi kalau daripada 4 orang tu satu orang saja buat kerja, 3 orang tu akan tercicir. Sebab 3 orang tu kita letakkan dalam kes ni ialah sebagai penumpang. Jadi bila penumpang dia tak tahu macam mana cara kerja nak buat dan sebagainya. Apabila diberi tanggungjawab pada mereka, kalau 3 orang tu lagi, bila diberi ruang untuk bekerja, dia tak tahu macam mana nak start. Betul. Jadi patah balik ialah ilmu dan juga bekerja mencari ilmu. Ada ilmu dan bekerja mencari ilmu. Dan kena relevance dengan keadaan sekarang. Katakanlah kita ada ilmu. Katakan saya ada ilmu yang tahun 80-an, 90-an. Tangis Sebatang Tamar, katakanlah.
ilmu tu mungkin mungkin relevan pada tahun tu, tapi tahun ni tak relevan. Ini tak relevan dah. Tak relevan dah sebab dia laju tau, dia cepat. Betul? Dulu mungkin orang nak dengar dia arrangement lagu tu ada gitar solo dan sebagainya. Sekarang orang tak nak. Orang ataupun dia intro yang panjang maybe dalam 16 bars ataupun 8 bars. Sekarang tak. 4 bar dah masuk vocal. dia tak ada solo part. Dia macam dah makin santai pula. Ya, dia hanya ada music bridge sebab keadaan sekarang, kehidupan kita sekarang semua laju kan. Semua nak cepat, makan. Nak cepat. And then food kita pun fast food. Nama pun fast food. Jadi semua kena cepat. Jadi benda tu letakkanlah. Nabi pun bagi tahu, ajarlah anak kamu melalui keadaan zaman kan. Dan zaman dia Allah beri ilmu ni melalui kesedaran tu. Pertama sekali yang paling penting ialah kita kena respect orang. Respect orang bukan hanya respect orang tua. Orang muda pun kita kena respect. If dia bercakap sesuatu tu, at least kita listen dulu. Sometimes benda tu mungkin tak relevan pada kita tapi relevan pada kerjaya kita. Macam saya sekarang kerja saya memang buat muzik. So saya kena mendengar, saya kena listen kepada mereka yang nak mendengar muzik sekarang. Saya tak boleh dengar pendapat daripada orang yang dah tak nak dengar muzik. Ada tak relevance lah. Okey, jadi semua perkara yang Abang Dakmi sebut tu perlu dibuat dan digarap lah untuk dapatkan sesuatu hasil yang terbaik dan pastinya ikut trending lah. Terutamanya hasil karya lagu lah kan. Okey, dan banyak lagi kita nak share lepas ni ya, berkaitan dengan topik dan juga perkembangan terbaru Abang Dakmi. Okey, tahun 2022 ni tahun yang sangat bermakna saya kira buat Dakmi dengan viralnya lagu Casablanca, nyanyian Nuha Bahrin dan juga Naufal, dan juga terbitnya album Sahabat Selamanya bersama gabungan 4 penasyid legenda, kemudian pelancaran e-book baru-baru ni. Okay, Casablanca ni kalau kita tengok dalam klip video tu, Naufal dengan Nuha ni macam bercinta kan, macam hangat bercinta, tapi lirik dalam tu memang kalau tengok memang macam bercinta antara lelaki perempuan lah, tapi mesti ada, saya yakin ada maksud tersirat dalam lagu tu. Kalau nak tahu lepas ni kita sambung, kita nak tanya Dakmi sendiri, pencipta lirik dan juga komposernya untuk lagu Casablanca. Kembali lepas ni bersama saya Rizal Ismail dan Dakmi dalam Jom Santai Malam. Sahabat selamanya. Masih terasa hatimu temani sepiku, masih terdengar suaramu lenyapkan raguku, masih terlihat senyummu tenangkan resahku, aku rindukanmu sahabat. Okey, kembali bersama saya Rizal Ismail dalam Jom Santai Malam bersama Dakmi. Banyak dah kita share tadi. Kadang kita nak cerita juga nanti berkaitan dengan album Sahabat Selamanya. Okey, kita nak tanya berkaitan dengan Casablanca ni, Abang Dakmi, selaku pencipta lagu dan juga pencipta lirik. Lagu tu sebenarnya dia fokus pada cinta lelaki dan perempuan ke atau ada maksud tersirat? Sebab kadang-kadang kalau kita tengok lagu-lagu lama kan, dia lagu tu dengar macam lagu cinta-cintaan tapi sebenarnya ada maksud tersirat. Macam Casablanca macam mana? Dari segi maksud yang mungkin kita tak tahu kan, apa Dakmi sendiri tahu kan. Rizal sendiri rasa apa? Macam saya kalau dengar lagu, saya terbuai dengan apa yang saya tengah rasa lah. Contoh kalau kita rasa macam tengah what do you feel? Sesuatu, apa yang you rasa masa dengar lagu tu? Yang pertama masih awal-awal dengar tu memang dia lagu cinta antara lelaki perempuan ni. Tapi bila saya dengar 2-3 kali, sebenarnya dia ada kaitan juga sebenarnya. Cinta pada Tuhan, cinta pada macam-macam perkara lah. Maknanya dia macam double meaning bagi saya lah. Why lagu tu tajuk dia Casablanca? Casablanca tu dia nama tempat kan sebenarnya kan? Okay, Casablanca tu dekat Maghribi, dekat Morocco. And then daripada Morocco tu ke ada tempat tu nama dia Fes. Apabila kita dah buat lagu, kita tak boleh kekang orang lain untuk menceritakan lagu tu cerita pasal ni, lagu ni cerita pasal ni. Macam saya tanya Rizal tu, what do you feel? Apa you rasa? Sebab itu adalah hak. Bila once you dah buat lagu, tanggungjawab dah habis untuk nak beritahu lagu ni sebenarnya ini. Tetapi apabila dah ditanya macam ni, ada ruang saya boleh jawab sebenarnya lagu ni apa sebenarnya cerita. Interpretasi kepada lagu itu oleh peminat atau yang pendengar tu bergantung pada mereka. Itu hak mereka. Sebab nak terhiburnya pendengar Yes, exactly. Sebab saya cakap tadi kita kena respect orang punya pandangan. Casablanca, sebab apa nama Casablanca? Dia tak ada kena-mengena kat dalam lagu, tak ada satu kata Casablanca dalam lirik lagu kan. Casablanca is tempat di Maghribi.
Dan di sebelah Casablanca tu ada nama tempat dia Fes. Kalau kita nak pergi ke Fes, kita akan turun di airport Casablanca dan kita akan ke sana. Fes ni adalah Madinah, dipanggil Fes Madinah. Belum lagi nampak kan dia gambaran dia. So kita patah balik. Casablanca ni maksud dia ialah bangunan putih. Bangunan putih tu pernah diberitakan dalam satu cerita menyatakan bahawasanya Madinah itu adalah Istana Ahmad. Istana Ahmad kan? Istana Ahmad tu warna dia apa? Putih. Warnanya putih. Jadi apa dia punya hubung kait dengan Casablanca ni kaitannya? Kalau you nak tengok Madinah pada zaman baginda Rasul, pergilah ke Fes. Sebab tu Fes tu dipanggil Fes Madinah. Fes Madinah ni dia ada tempat tu juga tahu, tempat haram, tempat yang kawasan yang haram, kawasan yang tidak haram, ada semua tempat tu. Jadi saya nak menggambarkan tempat tu sebenarnya kerinduan kita bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Sebenarnya Casablanca ni lagu nasyid. Sebab saya gunakan platform itu untuk orang dengar. Saya gunakan platform itu. Orang seperti kami ni yang kena ambil kesempatan apabila macam syarikat rekaman minta kita buat lagu, sebab dia orang punya mad'u dia, peminat dia orang, kumpulan sastra dia begitu. Susunan muzik dan sebagainya tu kena ikut mad'u dia orang. Tetapi isinya kita punya. Sebab itu liriknya, kalau lirik Melayunya, degup jantungku berdebar, betul? Degup jantungku berdebar, terasa indahnya dunia ini kita yang punya. Akulah mataharimu, kaulah kekasihku, kita akan bersama selamanya. Kan? Okey, saya ulas, saya beritahu satu persatu. Degup jantungku berdebar. Denyut jantungku berdebar. Dia bukan satu sentence tau. Dia bukan satu sentence. Dia bukan satu ayat. Dia satu benda yang berasal. Denyut satu hal. Denyut ialah nadi kita. Jantung kita. Lepas tu berdebar kat dada. Terasa indahnya dunia kita yang punya. Bila kita nak sampai ke tempat tu. Apa perasaan you kalau pergi Madinah? Bila belum sampai pun kita dah rasa indah Ya. Kita nak jumpa baginda Rasul. Betul tak? Kita nak jumpa baginda Rasul, betul? Itu cerita dia. Kita nak jumpa, kita nak pergi makam baginda Rasul, kita nak jumpa baginda Rasul. Denyut nadi kita. Laju. Jantung kita, degup jantung kita pun laju, dudak-dudak. Berdebar-debar bila nak berjumpa. Terasa indah bila jumpa dah. Bila jumpa terasa indahnya dunia ini kita yang punya. Terasa macam lepas tu akulah mataharimu baginda Rasul. Kaulah kekasihku. Maksudnya kita beritahu kepada kau lah kekasihku. Kita akan bersama selamanya. Itu adalah syafaat baginda Rasulullah SAW. Itu cerita senang. Dalam maksud dia. Tapi kebijaksanaan kita lah untuk menyusun benda tu supaya ia sampai kepada orang dalam keadaan yang di luar jangkaan, di luar rasa, sixth sense, di luar rasa, di bawah sedar tu. Itulah dia. So kita kena cerdik dalam hal ni. Benda dah berlaku kan, dah jalan, saya boleh cerita lah. Sebab tu saya beritahu dekat syarikat rekaman. Saya dekat Amir kan. Saya mula-mula tanya tu, bang, lagu tajuk apa bang? Casablanca. Casablanca tu apa bang? Nanti kau tahulah. Sebab saya dah nampak apa yang saya nak buat. Sebab tu saya tanya Amir, penyanyi ni siapa? Laki perempuan bang? Okey, alhamdulillah. Laki perempuan ni orang jumut. Orang ingat laki perempuan ni nyanyi dan sebagainya tak boleh. Saya nampak laki perempuan ni adalah wakil hamba Allah dan wakil umat baginda Rasul. Umat baginda Rasul wakilnya ya, lelaki dan perempuan. Betul. Jadi mereka ni wakil untuk menceritakan benda ni. Mana terjawab lah kecaman-kecaman netizen tu kan. Cakap yang Naufal ni macam ni lah. Sebenarnya ada maksud dan tujuan mereka, yang kadang-kadang kita tak terfikir pun sebenarnya. Sebab tu dia panggil seni kata. Dia tak panggil lirik. Seni kata. Seni kata. Kata-kata yang berseni. Lirik seni kata. Hebat. Sebab itu pemikir-pemikir lahir daripada orang-orang yang orang seni ni adalah pemikir. Cumanya di mana dia letakkan diri dia. Kalau orang seni ni letakkan diri dia murah, dia jadi murah. Kalau orang seni dia letakkan diri dia di tempat dia sepatutnya. Bak kata waktu tua, bak kata guru saya Datuk Dr. Ibrahim Ghaffar, dia kata meninggi jangan sampai sombong,
merendah jangan sampai hina. Sederhana. Ya, sentiasa bersederhana lah dalam apa saja yang kita buat kan. Jadi bila dah kejayaan Casablanca tu, album Sahabat Selamanya tu satu lagi langkah yang Dakmi buat untuk hasilkan Sahabat Selamanya. Sahabat Selamanya ni saya dapat dana DKD daripada Kementerian Komunikasi Malaysia lah. So saya dapat dalam bentuk ekosistem. Maksudnya saya kena buat projek ni untuk ekosistem. Maknanya daripada mula sampai habis, apa ending dia. Daripada kita penciptaan lagu, pengumpulan lagu, siapa penulis lagu, siapa penulis lirik, penyanyi, producer, musician, siapa A&R, siapa yang mixing, siapa yang mastering, siapa yang buat video clips, siapa yang buat skrip, siapa DOP, directors. Dah habis tu siapa Marketing yang akan pula nanti Yes, benda tu sampai habis. Itu satu, 70% ialah production. Another 30% dalam Sahabat Selamanya ialah kajian tentang di mana hala tuju nasyid. Kita dah jumpa finding. Saya dah bersama dengan penyelaras saya, Saudara Izwan Yaakob daripada Universiti Utara Malaysia. Dan insya-Allah saya akan bentangkan paper ni nanti dalam masa yang terdekat lah. Apa yang finding yang kita jumpa. Yang terlibat pun memang nama-nama besar. Yes. Kenapa nama-nama besar tu? Sebab memudah cara. Sebab saya nak jemput yang muda-muda, tapi mungkin yang muda-muda akan ambil masa yang lama. Projek ni hanya ambil, dia tak boleh lama. Dia dalam 4 bulan lebih je saya kena siapkan. Dan Alhamdulillah dah siap dah. 29 hari bulan nanti insya-Allah 4 lagu akan keluar. Pertama sekali projek macam itulah. Itu saya memenuhi kontrak DKD. Yang kedua sebab saya nak kumpul balik kawan-kawan saya, Rabbani, Hijaz, Intim, Mestika yang dulu saya pernah produce mereka semua. Dan saya pernah bekerja dengan diorang sama ada dalam studio, di luar studio, dalam negeri, luar negeri. Jadi saya nak balik rasa-rasa tu sebab kita orang semua umur pun dah setengah ratus masing-masing kan. Jadi peluang dan ruang untuk bersama tu sangat terhad. Tak macam dulu masa zaman kita umur 20-an, masa rancak nasyid tahun 90-an. Terasa panjang lagi masa. Kita memang hari-hari berjumpa. Saya dengan Rabbani kadang-kadang 3 bulan dalam on the road pergi show tak balik. Kadang 2 bulan tak balik. Dengan Raihan pun sama juga, 1.5 bulan tak balik. Dan so kita dapat jumpa hari-hari, kita dapat berbual dan sebagainya, sama ada kita duduk di hotel ataupun di rumah-rumah orang yang peminat-peminat nak kita duduk kan. Benda tu dia comeback balik tau. Datang balik memory rasa tu. Kan? Rasa tu. Dan saya ajak mereka untuk bersama-sama dalam projek ni. Alhamdulillah. Surprise, dia orang setuju, dia orang terima. Dan itulah hasilnya insya-Allah. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar dengan Rabbani, Hijaz, Intim, Mestika. Lepas tu dia punya penulis lagu, pencipta lirik memang orang hebat-hebat lah. Antaranya Datuk Hafsah Hassan, Alfa Buti, Tam Spider, Adil Alifian, Baiduri, Halim Ahmad pun ada. Kion, Abang Isman, Tulara, pastinya Ati lah. Yes, sebab mereka ni semua yang pernah saya bekerja dengan mereka dulu. Saya kumpul balik sahabat-sahabat ni yang faham cara kerja saya dan bagaimana saya berkomunikasi dengan mereka untuk menyelesaikan kerja-kerja ni lah. Alhamdulillah, syukur dengan Allah Taala. Alhamdulillah. Dan pasti bila orang-orang hebat yang terlibat ni memang tak sabar sebab dia punya sebalik tabir tu tengok dah, wow, memang orang-orang yang hebat kan. Mungkin harapan lah untuk album ni, manalah tahu kan tiba masukkan Agile untuk kompilasi album terbaik ke kan. Harapan pada untuk album ni Sahabat Selamanya. Niat saya untuk album ni pertama sekali untuk saya beritahu, ataupun saya tak perkataan ajar ni tak sesuai. Saya nak kongsi dengan adik-adik yang baru masuk dalam industri, terutama yang penasyid ni, ini benda dia yang kena buat. Mungkin tidaklah mencapai satisfaction yang saya nak sendiri sebab saya mempunyai KPI saya sangat tinggi sebenarnya. Tapi saya untuk projek macam ni saya kena compromise. Yang paling penting cara kerja. Yang keduanya, harapan saya memang saya nak 10 lagu tu. Dia ada 6 lagu baru je tau. 4 lagu lama saya nyanyi balik dengan dia orang. 6 lagu baru ni boleh masuk dekat AJL ke, dia boleh dekat AIM ke, whatsoever lah, apa-apa ke dalam Anam ke dan sebagainya. Amin, insyaAllah. Katanya mood lagu tu pun lain-lain Dakmi? Lain-lain. Sebabnya kita pilih dalam 10 lagu ni, penulis lagu dan penulis liriknya lain-lain. Bukan saya seorang. Sebab kalau boleh projek ni saya tak nak saya buat lagu. Tapi Intim minta saya buat lagu untuk mereka. Jadi saya kena buat lah. Untuk Rabbani, Tam Spider yang buat. Liriknya Kion. Intim saya buat. Liriknya Ed Samad dan juga Jeff Samad. Jeff A to Z. Kemudian tu lagu Mestika, Halim Ahmad dan juga Itu Lara. Hijaz, Isman dan lirik oleh Baiduri. Dan ada satu lagu tu nyanyi ramai-ramai lah.
Setiap satu orang tu ada single, setiap satu artis baru tu ada single. Satu lagu tu lagu tema Sahabat Selamanya tu ditulis oleh Saidah Alfa Buti dan lirik oleh Datuk Asaf Hassan. So ada 6 lagu baru. 4 lagu lama, Pergi Tak Kembali, Kasih Kekasih, Fata Morgana dan juga Layar Kesafan tu semua dibuat balik muziknya, dinyanyi balik semula, duet dengan saya. Macam tu lah. Oh, menarik. Makna sekaligus ya. Sekaligus je. Gitulah sebab tu Dakmi Sahabat Selamanya kat situ. Rezeki juga tu kan Pada Mi. Biasa orang nak featuring dia pun setahun seorang. Setahun seorang kan ya. Tapi sekaligus Alhamdulillah memang rezeki lah. Mi juga otai dengan otai lah. Maknanya bertemu kan. Kalau ada rezeki saya lepas ni saya nak bersama dengan grup-grup baru pula. Amin. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Amin, insyaAllah. Dia orang siapkan diri dia orang saja. Jadi penyanyi yang bagus, jadi penasyid yang bagus. Lagu, lirik, production dan sebagainya nanti kita tolong uruskan insyaAllah. Sehingga sampai kepada marketing. Amin. Dan insyaAllah tercapai hasrat tu. Okey. Kalau kita tengok dalam industri, terutamanya nasyid lah. Radio IKIM ni antara radio yang paling IKIM dan Zayan lah sekarang ni yang paling banyak memberikan sokongan kan. Macam Abang Dakmi sendiri pun menang anugerah untuk anugerah IKIM Dream 14 dan sebagainya lah. Banyak lagi anugerah lain yang dimenangi. Okey, apa agaknya kata-kata pada IKIM sendiri yang banyak berikan sokongan dalam usaha memperjuangkan industri nasyid Malaysia ni? Untuk IKIM kat saya, untuk saya secara peribadi sangat istimewa kerana di IKIM saya dapat tiga-tiga anugerah tu lah. Nombor 1 dapat, nombor 2 dapat, nombor 3 dapat. Melalui semua anugerah nasyid semua merasa. Dan tak menang pun ada. Ada menang. Tak ada. 1, 2, 3. Nombor 1 tu lagu Tangis Pertama. Nombor 2 Marhaban Ya Rasulullah dengan Rabbani. Nombor 3 Jalan Syahadah. Jadi lengkap lah. Lengkap. Untuk IKIM FM ni sangat istimewa bagi saya dan saya nak ucap terima kasih banyak-banyak daripada zaman KP lama lagi sehingga KP baru ni. Dia sangat menjaga dan especially kepada DJ Erwan. Saya kena cakap kat sini. Dia satu orang kerajaan yang gaji bulan tapi kerja dia tu macam orang macam kita. Dia boleh aja kalau dia tak kerja ekstra. Dia macam tu juga. Betul. Kan? Faham. Tapi dia kerja ekstra. Dia kerja ekstra macam tu. Kita pun tak tahu. Kita mohon dan harap dengan Allah Taala agar Allah angkat dia dengan tua yang baru sekarang panjang ni, umurnya juga. Panjang umurnya juga boleh. Dan juga tim-tim yang lain dah dekat IKIM FM supaya Allah beri kemudahan kepada mereka dari segi dalam bentuk iman, keuangan, dalam bentuk kehidupan dan sebagainya supaya mereka ni lebih maju dan berjaya lah. Kadang-kadang terharu sangat juga membantu kan. Sangat-sangat membantu. Ni Zayan pun nampak macam ni kan? Macam dah nak upkan nasyid lah sekarang ni. Ya. Zayan saya belum pernah bekerjasama secara direct dengan mereka lagi lah. Hit and run saja. Hopefully akan datang dapat kerjasama dengan diorang insyaAllah. Satu platform yang baik. Banyak platform lagi bagus membolehkan lagu nasyid ni akan berkembang lagi jauh. Ya, betul tu. Amin, mudah-mudahan insya-Allah. Dan perjuangan tu bukan setakat dalam arena nasyid je, tapi terus keluar dan membawa dakwah tu terus tersebar luas. Dengan pengalaman dan juga karier yang Abang Dakmi sekarang ni, dengan anugerah dan pastinya banyak ilmu. Sekarang ni yang terbaru dah pun muncul dengan e-book terbaru. 7 teknik vocal power. Okay, kita nak cerita lepas ni. Dan kita rehat kejap, Abang Dakmi. Okay, kembali bersama saya Rizal Ismail dan Dakmi. Okay, dalam Jom Santai Malam. Jom dapatkan e-book 7 tip vocal power daripada Dakmi. Caranya, pertama, tekan laman website yang diberikan, tekan check out, anda perlu daftar first time user. Kemudian, klik register, isikan maklumat diminta, email address dan password anda. Klik online banking jika melalui FPX atau credit card. Kemudian, pilih bank mana dan terus ke bayaran. 2 minit je dah dapat dalam email dan SMS. Tekan URL dan masukkan password e-book. Jom dapatkan sekarang juga. Okey, kembali bersama saya Rizal Ismail untuk Jom Santai Malam bersama Dakmi. Tamu istimewa kita hari ini menerusi Facebook. Abang Dakmi sendiri dah pun umumkan berkaitan dengan e-book terbaru pada 17 November 2022 yang lalu. Alhamdulillah, memang dapat sambutan yang positif lah. Kalau tengok komen-komen dekat Facebook tu, Iqbal Hamzi Mu'anwar kata Alhamdulillah, tahniah Abang Dakmi. Zaidi Rustam kata akan beli insya-Allah. Nurul Huda MJ kata tahniah Abang Dakmi. Dan Durah katanya dah beli dah, Alhamdulillah. Dr. Mizam Bahar kata padu. Idwan Mazhar kata ini
barang baik. Alhamdulillah dapat hasil barang baik lah daripada Abang Dakmi ni. Okey, siapa sebenarnya bagi idea Abang Dakmi untuk buat apa ni, e-book 7 tip vocal power ni? Ke memang idea Abang Dakmi? Dah lama sebenarnya nak ada e-book ni, saya nak menulis, tapi saya tak mampu nak menulis sebab saya bukan orang yang boleh tunggu lama untuk menulis. Saya punya idea dia, saya ni, ya kita idealist. Idea kita kadang-kadang dia tak setempat tau. Jadi kena ada satu orang kena ada satu orang yang kumpulkan benda ni. Dan orang tu saya cuba banyak orang, tak dapat, mungkin kerana kekangan masa dan sebagainya, ada tanggungjawab lain. Dan akhirnya rupanya orang yang tu yang paling dekat dengan saya. Dulu ada satu orang, almarhum Wai Asyid.com. Dia lah orang yang memahami saya. Dia faham semua dalam kepala otak saya ni. Apa yang saya keluarkan dia praktikkan. Biasa dia, dulu kami berdua ni saya cakap terus terang lah. Banyak idea-idea saya dulu dia yang jadikan benda tu kenyataan.